Assalamualaikum dan salam sejahtera. Cikgu ucapkan selamat kembali semula ke kelas PDPR cikgu, dan tidak terlambat untuk cikgu ucapkan selamat hari raya kepada yang menyambut hari raya pada kali ini. Okey, tanpa melengahkan masa, kita kembali semula kepada bab yang baharu, iaitu bab yang keempat. Bab keempat iaitu mengenali tamadun. Untuk bahagian satu, untuk bahagian satu ni kita akan fokus pada dua subtopik, iaitu yang pertama iaitu mengenali tamadun dan mengetahui apakah itu konsep tamadun. Okey, ini adalah standard kandungan untuk bab 4 iaitu mengenali tamadun, iaitu yang pertama maksud tamadun 4.1 ialah maksud tamadun, kedua ialah konsep tamadun dan yang ketiga ialah ciri-ciri tamadun awal dunia. Hari ini kita akan fokus pada dua subtopik sahaja iaitu maksud tamadun dan konsep tamadun. Okey, yang pertama iaitu maksud tamadun. Maksud tamadun ialah pencapaian tertinggi masyarakat dalam pelbagai bidang yang didorong oleh daya kreatif dan inovasi. Maksudnya, dengan adanya pemikiran manusia yang telah maju, jadi manusia boleh berfikir secara kreatif dan inovatif, dan itulah yang menyebabkan pembangunan berlaku dalam diri manusia dan masyarakat. Dan itulah yang dikatakan sebagai pencapaian tertinggi yang ada pada manusia sehingga membawa kepada pembangunan dalam diri manusia. Okey, kita teruskan. Maksud tamadun ini adalah secara lebih spesifik kita bahagikan kepada beberapa bahasa. Okey, yang pertama iaitu bahasa Yunani berasal dari perkataan civitas yang bermaksud bandar atau kota. Okey, ingat civitas bermaksud bandar atau kota. Itu adalah pengertian dari segi bahasa Yunani. Okey, poin yang kedua, masyarakat mencapai kemajuan dalam bidang sains, kebudayaan, sistem kerajaan dan perindustrian. Di sini kamu boleh lihat kata kuncinya ialah mencapai kemajuan. Itu adalah kata kunci untuk apakah yang dimaksudkan dengan tamadun. Okey, bahasa Inggeris berasal dari perkataan civilization iaitu bertamadun ataupun pertamadunan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan civilization merujuk pada tahap pembangunan manusia dan organisasi yang maju. Maksudnya tahap pemikiran manusia setelah menjadi maju dan mengalami pembangunan dalam diri. Okey, seterusnya dari segi bahasa Melayu, tamadun bermaksud peradaban iaitu pencapaian kemajuan dari segi pemikiran dan kebendaan. Ini kata kunci yang ditekankan dalam bahasa Melayu ialah peradaban. Okey, dari segi bahasa Arab ada beberapa pembahagian yang kamu boleh lihat. Okey, yang pertama ialah perkataan mudun, madain dan madana. Mudun, madain dan madana, 3M. Mudun, madain, madana yang merujuk kepada tinggi budi bahasa dan pembukaan bandar. Maksudnya di sini masyarakat ataupun manusia pada yang bertamadun mempunyai tinggi budi bahasa, bersopan santun, dan poin yang kedua ialah pembukaan bandar tu. Pembukaan bandar maksudnya manusia telah maju, telah dapat membina sesuatu, dapat berfikir macam mana nak bina ekonomi, jana ekonomi, bina bangunan. Bangunan yang seperti mana, takkan dia bangunan yang lurus kan, takkan mereka nak buat bangunan yang bengkok kan. Jadi mereka dah dapat berfikir ke arah tersebut. Okey, seterusnya hadarah. Hadarah bermaksud kawasan, daerah, kota, bandar, kampung dan kawasan yang digunakan untuk bercucuk tanam. Maksudnya mereka dah tahu pembahagian kawasan-kawasan ini adalah ada tujuannya. Okey, dan yang seterusnya ialah hadari, bermaksud tanah atau rumah yang didiami oleh masyarakat, ada tahap kemajuan dan memperoleh kekayaan. Maksudnya dengan adanya tanah ataupun rumah, di situ telah menunjukkan tahap kemajuan dan adanya tanah, di situ mereka boleh jana ekonomi untuk mendapatkan kekayaan. Okey, kita teruskan kepada 4.2. Cikgu pengisian ini memang secara ringkas saja untuk memberi pemahaman kepada anda. Okey, 4.2 ialah konsep tamadun. Konsep tamadun boleh dibahagikan kepada dua, iaitu sudut pandangan Islam dan sudut pandangan Barat. Ada dua pandangan yang kamu perlu tahu, iaitu pandangan Islam dan pandangan Barat. Okey, yang pertama dari segi konsep tamadun berdasarkan pandangan Islam. Okey, dari segi pandangan Islam dibina atas kerangka Islam sebagai al-din. Al-din ni diertikan sebagai cara hidup, merangkumi pembangunan lahiriah dan rohaniah. Maksudnya dari segi rohani, lahiriah ni maksudnya ada sifat peradaban dalam diri, ada sifat sopan santun, itu adalah dimaksudkan dengan lahiriah. Ingin mewujudkan pembangunan dalam diri, itu adalah pembangunan lahiriah.
Okey. Bagaimana konsep tamadun ni adalah berasaskan nilai dalam pendidikan seperti yang disarankan dalam Al-Quran, hadis dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Itu adalah panduan bagaimana konsep tamadun ni diertikan dalam pandangan Islam. Okey, dua tokoh yang dijadikan rujukan yang memberi pendapat tentang tamadun, iaitu yang pertama Ibnu Khaldun. Kamu tahu kan, tokoh ini telah disebut dalam bab 1, dan tokoh ini merupakan tokoh yang terkenal dalam tamadun yang memberi pandangan berkenaan dengan sejarah, berkenaan dengan pandangan dalam Islam mengenai tamadun dan sebagainya lah. Okey, tokoh ini adalah tokoh yang awal membicarakan tentang tamadun, memperkenalkan konsep umran atau hadarah yang digunakan dalam buku beliau Muqaddimah. Okey, buku tersebut merupakan buku yang sangat popular dan menjadi rujukan kepada tokoh-tokoh sejarawan lain untuk mengetahui pendapat mengenai tamadun. Okey, ada kamu lihat di bahagian bawah tu adalah pengertian bagi hadarah dan madaniyah. Itu kamu boleh baca sendiri. Okey, seterusnya Syekh Said Muhammad Naqib Al-Atas merupakan tokoh yang kedua. Okey, pendapat beliau ialah tamadun ialah keadaan kehidupan insan bermasyarakat yang telah mencapai taraf kehalusan tata susila dan kebudayaan yang luhur bagi seluruh masyarakat. Maksudnya di sini kamu boleh lihat manusia pada yang dianggap sebagai manusia yang bertamadun adalah mempunyai sifat sopan santun, mempunyai kebudayaan tersendiri, ada cara hidupnya tersendiri, dan itulah yang membentuk cara hidup masyarakat pada masa ini. Contohnya, kita cuba kamu bezakan bangsa Melayu, bangsa Melanau, bangsa Iban, bangsa Kenyah. Mungkin ada serba sedikit persamaan mengenai cara peradaban ataupun cara hidup, tetapi dibezakan cara ataupun kebudayaannya yang membezakannya. Tapi dari segi tata susila peradaban, cara bersopan santun adalah sama. Jadi itu adalah yang dimaksudkan dengan tamadun, orang yang bertamadun. Okey. Seterusnya, konsep tamadun berdasarkan sudut pandangan barat. Pandangan barat menggunakan istilah civilization. Civilization adalah ketamadunan, pertamadunan masyarakat. Okey. Poin yang kedua ialah menggambarkan tahap sesuatu masyarakat atau budaya yang kompleks. Maksudnya sesebuah ataupun sesuatu masyarakat ataupun sesebuah budaya masyarakat tersebut telah mencapai tahap yang boleh memberi pengaruh pada budaya-budaya orang lain ataupun contohnya budaya apa? Kalau macam budaya orang Malaysia, kalau lalu di depan orang tu, apa yang kita akan buat? Kita akan bagi isyarat tumpang lalu. Kita akan buat isyarat macam mana? Kita akan tundukkan dan lalu di depan orang tersebut. Jadi itu yang menjadi budaya, perkala budaya yang ada di Malaysia. Okey, poin yang ketiga, diukur melalui pencapaian ilmu dan teknologi, ekonomi, struktur politik, kemasyarakatan dan pertempatan di bandar. Ini yang aspek yang ditekankan dalam bagaimana tamadun itu dilihat dari segi sudut pandangan barat, iaitu dari segi ilmu dan teknologi, ekonomi, struktur politik, kemasyarakatan dan pertempatan di bandar. Selain itu, konsep tamadun dari segi sudut pandangan barat juga dikaitkan dengan pembangunan lahiriah dalam bidang kebudayaan seperti kesenian, penulisan, undang-undang dan pembandaran. Ini adalah aspek-aspek yang kita boleh lihat dari segi sudut pandangan barat yang diertikan apabila adanya benda ini, maksudnya masyarakat sudah ada tamadunnya yang tersendiri. Okey. Tokoh yang terkenal yang memberi pendapat mengenai tamadun ialah tokoh ini, iaitu Arnold J. Toynbee. Arnold J. Toynbee mengetengahkan istilah civilization digunakan untuk merujuk pada tahap sesuatu masyarakat atau budaya yang kompleks. Okey, bagaimana masyarakat itu dikatakan bertamadun dapat dilihat melalui pencapaian ilmu dan teknologi, ekonomi, struktur politik, kemasyarakatan dan yang terakhir ialah pertempatan di bandar. Jadi itu adalah serba sedikit mengenai subtopik 4.1 maksud tamadun, dan yang 4.2 ialah konsep tamadun secara ringkas yang kamu boleh nampak sendiri di sini bagaimana penjelasan mengenai maksud tamadun yang dibagikan kepada 4 bahasa tadi, dan konsep tamadun dibagikan kepada 2 sudut pandangan, iaitu sudut pandangan barat dan sudut pandangan Islam.
Okey, sudut pandangan Islam tadi siapa yang tokoh yang ditekankan iaitu Ibnu Khaldun, Said Naqib Al-Attas, manakala untuk sudut pandangan barat ialah Arnold J. Tony B. Okey, sekian saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.